Bismillahirrahmanirrahim. Testing voice 1 2 3 dengan suara. Dengar. Kita dah masuk sama kita sekarang. Boleh. Saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan kepada yang dihormati Dr. Widus Tempo, yang saya kasihi Saudari Syaza Atirah selaku juru bahasa isyarat kita pada pagi ini. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada siri yang ke-7, Doktor. Siri yang ke-7 pada hari ini 17 Syawal bersamaan dengan 29 Mei. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik. Ahlan wa sahlan diucapkan kepada saudara-saudari penonton yang berada di platform Facebook. Selamat datang, selamat bersama-sama dengan kita. Semoga majlis kita ada dalam naungan malaikat, majlis ilmu. Semoga berkat bersama kita pada pagi ini. Dan digalakkan kepada penonton Facebook untuk share kita punya live agar lebih ramai peroleh manfaat daripada program tafsir Permata Nusantara pada pagi ini. Baik, tanpa melengahkan masa, dengan ini sebelumnya saya ingin bertanya, Ustaz, apa khabar hari ini? Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Meskipun sakit kepala sikit. Suara saya kedengaran tak? Sakit kepala nak lockdown saya. Bukan, sudah seminggu ini memang sakit kepala. Astagfirullah. Baik, dengar juga katanya Ustaz hari ni hujan Ustaz ya di tempat Ustaz. Betul, hujannya cukup agak deras jugalah. Alhamdulillah ala kulli syai', semuanya boleh berjalan dengan baik seperti semula. Alhamdulillah ala kulli syai'. Tekan Al-Ustaz Dr. Muhammad Widus Tempo. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa sebelum kita memulakan tafsir Permata Nusantara pada episod ke-7 ini, alangkah baiknya, eloknya kalau kita dengarkan juga sikit mengenai, bukan sikit, banyak pun boleh mengenai jurubahasa isyarat kita yang first time muncul di studio jadi tolong perkenalkan diri, asal dari mana, kemudian diusin program apa dan semester berapa. Kalau nak tambah-tambahlah, tak ada masalah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim.
I Syazah. Belajar kos akidah dan agama. Sem 8 Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Berasal dari Johor. Oh, dari Johor. Kalau Johor biasanya Jawa dengan Bugis di sana banyak ya. Benar. So Syasha ini Bugis Melayu ke atau Jawa Melayu? Jawa Melayu. Oh, Jawa Melayu. Kabare? Waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Syasha. Ahlan wa sahlan bik. Sama. Pernah tak saya ajar Syasha? Pernah? Pernah ya? Waktu sem lepas. Ulumul Quran ya? Ya. Alhamdulillah, jumpa semula Syasha. Okey, boleh dipaparkan naskah tafsir itu? Kita mulakan sekarang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkam kitabih. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا وبعد. Alhamdulillah, pada episod kita pada kali ini, episod ke-7 Tafsir Permata Nusantara, kita akan melanjutkan semula tafsir ini. Masih ada saki-baki perbahasan mengenai ta'awuz ya, sebelum kita masuk kepada tafsir Al-Fatihah. Sila diteruskan. Testing voice. Dengar tak? Dengar. Buka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Al-Khalil Al-Farahidi dalam kitab Al-Ain, perkataan a'udhu pada lafaz at-ta'awuz adalah kata terbitan daripada perkataan a'udhu. Perkataan a'udhu billah pada lafaz ta'awuz bermaksud aku menuju kepada Allah atau aku kembali kepada Allah dalam mencari perlindungan. Perkataan ma'adullah turut mempunyai makna yang sama dengan perkataan a'udzu billah. Semua yang dapat melindungi manusia daripada rasa takut dikenali dalam bahasa Arabnya dengan perkataan al-ma'adzah atau al-ta'awidh. Bahasa popularnya sekarang menurut Muhammad Rawaz dalam kitabnya Mu'jam Lughat Al-Fuqaha adalah ar-ruqyah. Adapun perkataan syaitan pada lafaz at-ta'awudh
adalah kata terbitan daripada perkataan syatana yang bermaksud jauh. Orang yang mempunyai kelakuan seperti syaitan dikenali dalam bahasa Arab dengan perkataan syaitana ar-rajulu. Pandangan lain, perkataan syaitan adalah kata terbitan daripada perkataan syata yang bermaksud hancur. Oleh itu, orang yang hidupnya telah hancur dikenali dalam bahasa Arabnya dengan perkataan syata ar-rajulu. Ya, Baik. jadi Berdasarkan asal kata perkataan syaitan. Fadhal Ustaz. ya jadi perkataan syaitan ya sama ada diambil daripada perkataan syaitan atau syata, ya jauh atau hancur. Itu memberikan kita kefahaman bahwa apabila syaitan sudah merasuki kita, maka kita akan jauh daripada Allah. Kita akan jauh daripada kebenaran. Dan apabila syaitan sudah merasuki kita, maka kita sudah diambang kehancuran. Ya, jadi untuk menyelamatkan kita perlukan ta'awuz, karena ta'awuz berdasarkan kata terbitannya menurut sebahagian ahli bahasa audon, yaitu kembali. Nah, kita ingin kembali kepada pangkal jalan, kita ingin kembali kepada Allah supaya terselamat daripada godaan syaitan yang menjauhkan kita daripada Allah dan terselamat daripada ambang kehancuran. Okey, silalah sambung. Baik. Berdasarkan asal kata perkataan syaitan tersebut, difahami bahawa syaitan adalah makhluk yang jahat, jauh daripada kebenaran dan hancur. Oleh itu, orang yang mengikuti syaitan sudah dipastikan akan tersasar jauh dan terpesong daripada jalan hidup yang lurus. Hidupnya penuh dengan kebimbangan dan kerisauan yang tidak jelas. Hidupnya sudah hancur walaupun belum dihumban ke api neraka. Oleh itu, para pengikut syaitan mempunyai kelakuan yang pelik, berbeza dengan tingkah laku orang ramai. Kelakuan yang jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan, melainkan melambangkan nilai-nilai syaitan. Inilah yang menjadi sebab di sebalik rejaman yang dilontarkan kepada syaitan melalui ta'awuz. Dengan berta'awuz, kita berlindung dengan kuasa Allah yang maha mutlak daripada syaitan yang direjam. Ya. Jadi ada dua cara untuk mengelakkan diri kita apabila kita sudah dirasuki syaitan. Yang pertama dengan ta'awuz, kemudian yang kedua dengan ruqyah. Ruqyah itu adalah praktek amali terhadap ta'awuz. Nah, ia adalah bentuk amaliannya ta'awuz, ruqyah. Okey, sila lanjut. Syaitan direjam kerana ia adalah jenis makhluk yang tidak boleh buat kawan dan bukannya boleh buat sahabat. Selain menimbulkan rasa marah hati kepada syaitan, kerana syaitan ini jenisnya kena rejam, jenis kena tagur, jenis kena bidas dan jenis kena bedil. Maka serentak dengan itu, juga kita diajar bahawa di atas dunia ini ada makhluk yang lain yang kita tidak nampak ditengok, itulah syaitan di antaranya. Sekiranya ada yang bertanya, apakah perbezaan antara syaitan dan jin? Menjawab soalan ini, Abu Hilal Al-Askari, yakni dianggarkan wafat selepas tahun 395 Hijriah bersamaan 1005 Masihi, dalam kitabnya Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawiyah berkata,
Syaitan adalah jin yang jahat. Jin adalah kata nama untuk suatu makhluk. Manakala syaitan adalah kata nama yang menunjukkan sifat. Oleh itu, ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Syaitan adalah jin yang jahat dan degil menolak perintah Allah. Berdasarkan kenyataan ini, dikatakanlah Allah melaknat syaitan dan tidak pernah dikatakan Allah melaknat jin. Yang dikutuk itu adalah syaitan dan bukannya semua jin. Ringkasnya, syaitan itu adalah daripada kalangan jin dan tidak semua jin itu bersifatkan sifat syaitan. Pada pandangan penulis, berdasarkan pola binaan ta'awuz, kita sentiasa digalakkan meminta perlindungan diri kepada Allah dengan berta'awuz daripada gangguan syaitan yang derajam, yang sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam seperti yang direkodkan dalam surah Al-Isra ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la'in akhartani ila yaumil qiyamati la'ahtaykanna dhurriyyatahu illa qalila. Surah As-Sad ayat 82 dan 83. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhum al-mukhlisin, dan ayat-ayat yang sejenis. Sumpah serapah syaitan ini dengan tujuan yang buruk telah diperakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 63. Qala adhib faman tab'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Syaitan sudah lama menyusun perancangan untuk menyesatkan manusia melalui banyak cara, seperti fitnah harta, anak dan janji-janji yang berdepan dengan syaitan. Kita ada lagi satu musuh selain syaitan, iaitu hawa nafsu kita. Nafsu yang tidak dikawal dengan baik akan ditunggangi oleh syaitan dan akan dibawa ke dalam keadaan yang paling buruk. Inilah nafsu yang selalu mahukan keburukan dan kejahatan seperti pernyataan Nabi Yusuf berikut ini dalam surah Yusuf ayat 53. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kita risau dengan keadaan nafsu yang ada, masanya sukar dikawal. Kita risau dengan syaitan yang selalunya datang dengan sesuatu yang buruk. Menjawab kerisauan ini, Islam membekalkan manusia ta'awuz dan basmalah. Keduanya adalah perisai maknawi manusia. Dan pada masa yang sama, kedua-duanya adalah senjata yang dapat melindungi dan memberi kemenangan ke atas musuh kita yang nyata, iaitu syaitan. Okey, sila lanjut. Saya sambung Ustaz ya. Ya, sila sambung. Tafsir surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala ad-dallin. Munasabah Al-Fatihah
dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Berikut ini merupakan hubung kait surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang pertama, doa meminta jalan hidup yang lurus melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Dijawab oleh permulaan surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang menyatakan bahawa jalan hidup yang lurus itu adalah jalan hidup yang mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Seperti yang sudah dicontohkan oleh orang-orang yang bertakwa. Al-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan pada bab munasabah surah-surah Al-Quran berkata, contoh seterusnya mengenai munasabah surah-surah Al-Quran antara satu sama lain adalah pertalian muqaddimah Al-Baqarah dengan Al-Fatihah. Apabila firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, memberi isyarat kepada maksud jalan yang lurus yang sebenar pada firman-Nya, Ihdinas siratal mustaqim. Mereka apabila meminta petunjuk kepada jalan hidup yang lurus, dikatakanlah kepada mereka bahawa jalan hidup yang kalian mahukan itu adalah ada pada kitab Al-Quran yang mengandungi pendedahan mengenai jalan hidup yang lurus. Yang kedua, surah Al-Fatihah melalui ayat 7, Ghairil maghdubi alaihim, menggambarkan secara am bahawa kaum Yahudi adalah dimurkai Allah. Adapun surah Al-Baqarah menjelaskan secara terperinci tentang kehidupan mereka. Ayat yang sama pada Al-Fatihah turut menyatakan gambaran am orang Nasrani yang terpesong melalui firman-Nya, wala ad-dhalin, manakala Ali Imran menjelaskan secara terperinci bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Ya. Baik, silakan Ustaz. Ya, munasabah ini perlu diambil kira dalam pentafsiran. Ya, sebab dalam munasabah itu banyak sekali makna-makna tafsir yang tersedia. Dan salah satu bentuk munasabah adalah munasabah antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi Al-Fatihah meskipun satu surah yang lengkap, tapi ia tidak terpisah daripada surah-surah lain. Dia masih punya keterkaitan dengan semua surah-surah dalam Al-Quran. Jadi di sini penulis saya hanya memberikan contoh Al-Baqarah dan Ali Imran sebab itulah surah yang paling dekat dengan Al-Fatihah. Jadi apabila anda bertanya apakah agaknya tali munasabah, apakah agaknya hubungkan antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Al-Fatihah 7 ayat tapi Al-Baqarah 100 ayat lebih tapi mempunyai keterkaitan ya. 200 ayat lebih mempunyai keterkaitan. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa dan jawaban daripada doa itu ada pada mukaddimah surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitab. Inilah kitab yang akan menjadi pedoman. Jadi jalan lurus itu adalah jalan lurus. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Itu jalan yang lurus. Kemudian dengan surah Ali Imran pula, di dalam surah Al-Fatihah ada dua kaum yang dimurkai Allah. Yang pertama orang Yahudi, manakala Al-Baqarah banyak perbincangan nanti mengenai orang Yahudi ya, Bani Israel dan sifat-sifat buruk mereka. Kemudian waladhdallin, orang yang sesat yaitu orang Nasrani, manakala Ali Imran banyak mendedahkan tentang orang Nasrani bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan mereka. Jadi memang sangat terkait satu sama lain ya.
Okey, lanjut. Baik. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya, terdapat munasabah antara maqam ubudiyah dalam surah Al-Fatihah dan 8 pintu syurga. 8 maqam ubudiyah tersebut adalah maqam ma'rifat, yakni ma'rifatullah, maqam zikir yang terzahir melalui basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maqam asyukur yang menyatakan syukur yang dizahirkan melalui bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian maqam ar-raja yang menyatakan harapan melalui bacaan Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian maqam al-khawf yang menyatakan takut kepada Allah melalui bacaan Maliki Yaumiddin. Kemudian maqam al-ikhlas yang menyatakan keikhlasan melalui kefahaman yang baik tentang ubudiyah dan rububiyah yang sebenar yang terzahir pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan maqam ad-du'a wa al-tadarru' yang menggalakkan berdoa kepada Allah dan menyatakan ketaatan dan tunduk kepadanya melalui doa ini, yakni ihdinas siratal mustaqim. Kemudian maqam al-ittiba' yang menggalakkan hidup mengikuti jejak para nabi, orang siddiq, orang yang mati syahid dan orang yang soleh yang terzahir melalui bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala ad-dallin. Sekiranya Ini ke-8 ubudiyah. Saya habiskan okey. satu ayat ni saya. Okey, sila. Sekiranya ke-8 maqam ubudiyah ini difahami dengan baik dan dipraktikkan dalam kehidupan harian, nescaya kita ada peluang mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan redanya. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 50. Jannati 'adnin muftahatun lahumul abwab. Fadhal Ustaz. Ya, ini ada lagi satu bentuk munasabah tapi tak ada kaitannya antara munasabah satu surah dengan satu surah yang lain. Ini lebih kepada tafsir isyari ya, dalam tafsir isyarat ya. Jadi Munasa ini Ar-Razi, sebab Ar-Razi pun meskipun dia seorang ahli tafsir tapi dia tingkat kerohaniannya pun tinggi ya. Jadi Ar-Razi mengatakan ada lagi satu munasabah, tapi munasabah ini bukanlah munasabah antara Al-Fatihah dengan surah yang lain, tapi munasabah isi kandungan Al-Fatihah dengan surga. Surga ada 8 pintu, ada 8 ya. Ada 8 surga, sementara dalam Al-Fatihah itu ada 8 juga makam al-ubudiyah. Ada 8 darjat kehambaan. Jadi kalau setiap darjat itu boleh kita perolehi, maka pintu surga yang ke-8 itu akan terbuka semuanya untuk kita. Itulah kesimpulannya Ar-Razi. Jadi macam-macam ya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada makam zikir. Makam yaitu satu darjat, apabila kita sudah sampai kepada darjat ini, kita sentiasa mengingati Allah. Dalam keadaan apapun kita mengingati Allah, sama dalam keadaan duduk, baring, tidur, kita mengingati Allah. Okey, kemudian Alhamdulillah, itu makam syukur. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim, makam Ar-Raja, makam yang selalu berharap kepada Allah. Malik Yaumiddin, makam Al-Khawf, makam Al-Khawf, takut kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makam keikhlasan. Ihdinas siratal mustaqim, makam ad-doa, doa tadarru ya, khusyuk kepada Allah. Jadi kalau makam-makam kehambaan, level-level kehambaan dari satu level hingga ke level-level yang tertinggi, semuanya boleh kita ambil, praktikkan, amalkan
InsyaAllah menurut Ar-Razi, kefahaman Ar-Razi, pintu syurga akan terbuka semuanya untuk kita, 8 pintu syurga itu. Jannatu adnan mufattahatun lahumul abwab. Okey, lanjut ya. Baik. Munasabah basmalah dengan al-mu'awwizatain. Al-mu'awwizatain yang dimaksud di sini adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Menurut Al-Biqai dalam tafsirnya, terdapat munasabah yang sangat ketara antara Al-Fatihah dan Al-Mu'awwizatain yang dijelaskan seperti berikut. Seseorang yang mahu memulakan bacaan Al-Quran adalah digalakkan membaca Al-Isti'adzah dan Basmalah terlebih dahulu. Al-Isti'adzah berkhasiat menolak bala, manakala Basmalah memberi isyarat kepada wajibnya bagi orang yang membaca Al-Quran untuk bersungguh-sungguh menyucikan dirinya dan memfokuskan perhatiannya supaya ia mendapatkan hajat dan maksudnya untuk hidup bahagia dunia akhirat dengan cara mengelakkan diri daripada godaan musuh, yakni syaitan yang hasad dan bersungguh-sungguh mentaati perintah dan larangan Allah. Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Menyayangi. Ini juga makna yang turut terkandung dalam Al-Fatihah. Manakala Al-Mu'awwizatain menjadi laluan bagi orang yang membacanya untuk mendapatkan berkat perlindungan Allah daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah yang jahat, jin dan manusia serta haiwan yang berbisa. Seperti inilah hubung kait antara Al-Fatihah dan kedua-dua surah Al-Falaq dan Al-Nas. Ya. Ringkasnya Al-Mu'awwizatain itu adalah supaya lebih mudah kita faham, macamlah kalau kita ada cawan ya. Sebelum kita isi itu cawan, kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya. Mu'awwizatain itu macam pembersih. Ya, kita membersihkan cawan kita itu dengan Al-Mu'awwizatain, diri kita dengan Al-Mu'awwizatain sebelum kita isi dengan basmalah. Ya, jadi itulah hubungkan antara Al-Mu'awwizatain dengan satu pembersih, satu pengisi. Okey, sila. Baik. Munasabah penempatan Al-Fatihah pada permulaan mushaf Al-Quran. Kiranya ada yang bertanya, apa maksud di sebalik penempatan Al-Fatihah sebagai surah terawal dalam susunan surah-surah Al-Quran seperti yang ada di mushaf? Menjawab pertanyaan ini, Ibnu Az-Zubair, Abu Ja'far Al-Gharnati dalam kitabnya Al-Burhan fi Tanasub Surah Al-Quran menyatakan beberapa alasan seperti berikut. Yang pertama, mengandungi isi kandungan Al-Quran secara mujmal. Yang kedua, Al-Fatihah digalakkan hafazannya oleh umat Islam dan wajib dibaca dalam solat. Yang ketiga, Al-Fatihah dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah, yang mana hamdalah ini diwajibkan bacaannya dalam khutbah. Yang keempat, Al-Fatihah turut menyatakan bahawa keikhlasan adalah kunci utama ibadah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, Al-Fatihah turut menyebutkan sifat-sifat mulia Allah dan memberi isyarat kepada pengutusan rasul-rasul melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yakni ihdinas siratal mustaqim.
Seterusnya, Al-Fatihah juga menyebutkan kumpulan manusia yang mendapatkan hidayah, iaitu orang-orang yang bertakwa daripada kalangan para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Selain itu, Al-Fatihah juga menyebutkan orang Yahudi yang dimurkai Allah dan orang Nasrani yang terpesong daripada jalan yang lurus. Ya, jadi keistimewaan tafsir Permata Nusantara ini dia banyak menyebutkan munasabah. Sebagai contoh, munasabah Al-Fatihah dengan pelbagai bentuk munasabah Al-Fatihah banyak disebutkan. Yang mana pelbagai bentuk munasabah itu sukar untuk ditemukan dalam satu tafsir. Jadi kita rujuk mana-mana tafsir, tidak ada tafsir yang mengumpulkan semua bentuk munasabah yang ada dalam Al-Fatihah. Jadi penulis, saya berusaha untuk mengumpulkan semua bentuk munasabah yang sedia ada dalam tafsir-tafsir yang sedia ada sekarang, dan saya kumpulkan dalam tafsir Permata Nusantara ini. Jadi mudah bagi pembaca untuk mengetahui semua bentuk munasabah yang dimiliki oleh Al-Fatihah. Sila lanjut. Baik. Terkait Al-Fatihah yang mengandungi isi kandungan Al-Quran secara mujmal, Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya menyatakan bahawa Al-Fatihah mengandungi pujian kepada Allah, pernyataan tentang ubudiyah makhluk, perintah dan larangan, janji mendapatkan ganjaran pahala dan ancaman, manakala ayat-ayat Al-Quran tidak terkeluar perbincangannya daripada perkara berikut. Lampu. Okey, lanjut. Ar-Razi dalam tafsirnya turut menyatakan perkataan yang sedemikian dengan menjelaskan bahawa maqasid di sebalik penurunan Al-Quran adalah menjelaskan perkara ketuhanan, hari akhirat, kenabian dan qada dan qadar. Manakala firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan perkara ketuhanan, yakni ilahiyah, dan firman-Nya Malik Yaumiddin memberi isyarat bahawa manusia dalam menjalani kehidupan ini mempunyai ikhtiar dan pilihan, dan bukannya seperti kefahaman kelompok Al-Jabariyah yang menyatakan bahawa Allah tidak memberikan hak kepada manusia untuk menentukan pilihannya sendiri, melainkan mengikut sahaja kepada kehendak Allah semata. Ia turut menunjukkan bahawa segala perkara yang berlaku adalah tidak terkeluar daripada qada dan qadar Allah. Adapun firman-Nya, Ihdinas siratal mustaqim, akhir surah, mengukuhkan perkara qada dan qadar Allah serta kenabian. Ringkasnya, Al-Quran mengandungi keempat-empat maqasid utama Al-Quran. Ya, jadi perkataan Ar-Razi ini sebenarnya menjelaskan tadi perkataannya siapa ni? As-Zamakhsyari ya. Okey. Lanjut Ustaz. Lanjut. Baik, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kunci, ketuhanan, kenabian, keadilan, dan hari kebangkitan. Munasabah basmalah dengan al-isti'adzah. Menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, al-isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah al-firar yang bermaksud lari, iaitu lari daripada syaitan. Manakala basmalah pada bismillahirrahmanirrahim adalah al-qarar yang bermaksud bertenang pada suatu keadaan.
Iaitu berasa tenang berada di sisi Allah yang maha penguasa lagi maha perkasa, yakni maha kuat. Dengan Allah kita berlindung daripada syaitan, dengan nama Allah juga kita meminta berkat Allah dalam apa jua aktiviti yang dilakukan. Terdapat lagi satu bentuk munasabah antara basmalah dan al-isti'adzah yang dikemukakan Al-Biqai dalam tafsirnya. Okey, Munasabah jadi, ini jadi munasabah pertama ini kalau antara Al-Fatihah, Basmalah dengan Ta'awuz ya. Kalau kita membaca Ta'awuz seolah-olahnya kita lari daripada syaitan kan. Menjauh daripada syaitan kan. Tapi takkan kita lari terus. Sebab kalau kita lari terus payahlah kita. Nafas kita akan habis. Kita perlukan, jadi kalau kita sudah agak-agak dah jauh dah kita lari daripada syaitan, kita perlukan satu kondisi bertenang. Dan ketenangan itu diperolehi apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selepas kita lari jauh daripada syaitan, dah rasa selamat, bacalah Bismillah supaya kita dah tenang. Kita sudah tak takut lagi kepada syaitan, sudah tak ada lagi perasaan risau dan takut. Okey, sila lanjut. dengan Allah kita berlindung daripada syaitan, dengan nama Allah juga kita meminta berkat Allah dalam apa jua aktiviti yang dilakukan. Terdapat lagi satu bentuk munasabah antara basmalah dan al-isti'adzah yang dikemukakan Al-Biqai dalam tafsirnya. Munasabah ini terbit daripada tafsir Isyari yang setakat analisis penulis ia tidak bercanggah dengan apa yang sedia maklum dalam Islam. Oleh itu, penulis menyebutkannya, Al-Biqai berkata, pola binaan al-isti'adzah pada huruf Hamzah yang memberi isyarat kepada awal mula penciptaan, dan binaannya ditutup dengan huruf Mim yang memberi isyarat kepada Al-Ma'ad yang bermaksud tempat kembali. Manakala binaan kesemua huruf basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini memberi isyarat kepada Al-Ma'ad, iaitu Allah sebagai tempat kembali semua makhluk. Basmalah dimulakan dengan huruf syafawiyah, yakni huruf yang keluar dari bibir, iaitu huruf ba, dan perkataan awal pada basmalah iaitu bismi diakhiri dengan huruf mim. Sama pada akhir perkataan basmalah yang turut mempunyai pengakhiran huruf mim iaitu ar-rahim. Ini memberi makna bahawa makhluk juga telah kembali kepada Allah masa di dunia. Dalam erti Allah yang mentadbirkan semua urusan mereka, walaupun kebanyakan makhluk lalai mengenai perkara ini. Mereka juga telah kembali kepada Allah di alam barzakh apabila dimatikan, dan begitu juga di akhirat apabila dibangkitkan semula, seperti yang diisyaratkan pada kedua-dua huruf mim yang berulang sebanyak 2 kali pada perkataan Ar-Rahman dan perkataan Ar-Rahim. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ini munasabah kedua antara basmalah dengan isti'azah yang dikemukakan oleh Al-Biqai dan tafsirnya lebih kepada tafsir Isyari. Tafsir Isyari ini sebenarnya adalah satu tafsir yang berada pada peringkat level yang tinggi lah. Orang-orang yang sampai kepada level ini bukan calang-calang orang. Sebab dia kena tinggi kefahamannya, kena tinggi analisisnya, baru boleh sampai kepada tafsir semacam ini.
Seperti tadi kan agak sukar untuk kita faham. Macam tadi kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamzah alif yang ada pada a'udzu itu memberi isyarat kepada awal khalqi, awal mula penciptaan ya. Manakala di dalam basmalah ya yang diawali dengan huruf syafawi ba dan diakhiri dengan huruf mim itu memberikan makna kepada al-ma'ad, tempat kembali. Ya, jadi apa jua perkara semua tempat kembalinya kepada Allah. Apabila kita takut kepada syaitan, tempat kefahaman yang bagi saya adalah kefahaman level tinggi. Ya, tapi tak apa kita kemukakan di sini sepanjang ianya tak bercanggah dengan syariat. Sebab ulama tafsir sudah memberikan satu kode etik berkaitan dengan tafsir isyarat ini. Boleh diambil kira, boleh kita ambil sepanjang ianya tak bercanggah dengan syariat. Okey, sila. Terusnya pada muka surat 47, yakni makna am basmalah. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Menyedari kenyataan ini, orang mukmin sentiasa mahu merapatkan dirinya kepada Allah. Sesiapa yang sudah berasa dekat dengan Allah, maka ia sentiasa terdorong untuk mendekatkan lagi dirinya supaya bertambah rapat dengan Allah. Dengan rahmatnya yang luas merangkumi semua makhluk, Allah mengurniakan basmalah sebagai laluan pantas untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita berasa dekat dengan Allah. Kita dapat merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyertai setiap gerak kerja kita. Inilah erti kebersamaan dengan Allah yang sebenar, al-musahabah. Dengan membaca basmalah, kita mempunyai peluang besar dalam menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan basmalah, seluruh aktiviti harian kita bernilai ibadah. Dengan bacaan basmalah, kita sudah memulakan hidup kita dengan zikir. Dengan basmalah, kita sudah menunjukkan sifat tawadhu' dan khusyuk di hadapan Allah yang Maha Agung. Dengan basmalah, kita telah menunjukkan sifat lemah diri ini dalam memperolehi hajat-hajat duniawi yang sungguh begitu banyak dan memohon ke hadrat Allah untuk mengabulkan hajat yang munasabah dengan maslahat dunia dan akhirat kita. Dengan basmalah, hajat-hajat manusiawi kita terpenuhi dengan cara yang sungguh begitu halus dan lembut di luar daripada kesanggupan kita. Semuanya telah diaturkan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurna. Dengan basmalah, kita, insan yang lemah ini berasa kuat dari dalam dan percaya diri dalam melangkahkan kaki mencari rezeki dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan basmalah, kita tidak takut kepada sesiapa pun selagi kaki ini berdiri di atas kebenaran, kerana kita hanya takutkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan basmalah, kita hanya mahukan kebaikan sahaja dan tidak mahukan keburukan, kerana kita sedar bahawa Allah sentiasa melihat dan mengawasi setiap pergerakan kita. Dengan membaca basmalah, kita sudah mengikuti jejak baginda Nabi SAW dan Nabi-Nabi Allah yang memulakan aktiviti mereka dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Seperti inilah kemuliaan basmalah yang sungguh sangat banyak. Ya, jadi makna-makna basmalah ini perlu diambil kira dan dihadirkan dalam hati.
ya, supaya berkat Al-Fatihah itu kepada kita banyak. Ya, semakin dalam kefahaman kita tentang makna basmalah, semakin tinggi rasa kedekatan kita kepada Allah. Jadi ini perlu semua diambil kira ya dalam membaca basmalah itu. Okey, sila lanjut. Terusnya, basmalah sebagai kependekan. Basmalah adalah ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Penulis pernah menerbitkan artikel di da'watuna.com dengan tajuk Menyibak Tabir Rahsia Basmalah dalam bahasa. Seseorang telah memberikan feedback dan bertanya kepada penulis, mohon penjelasan, sering saya dengar ucapan basmalah dan hamdalah tetapi tidak tahu asal ucapan ini. Selalunya pengerusi majlis dalam suatu acara berkata, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selepas agenda acara semuanya telah selesai, ia kembali berkata, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Menjawab pertanyaan ini, penulis berkata, ucapan basmalah ringkasan terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan seperti ini sering kita jumpai di buku-buku ulama seperti hamdalah untuk alhamdulillah dan hauqalah untuk la hawla wala quwata illa billah. Ringkasan seperti ini datang dari ulama kerana tidak menemukan satu riwayat pun yang mengembalikan ringkasan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari turut menyebutkan kependekan tersebut. Beliau Ya, saya sambung ya. Beliau berkata antara lafaz-lafaz zikir yang dianjurkan adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan zikir-zikir yang sejenis seperti hauqalah, al-hasbalah, istighfar dan doa meminta kebaikan dunia akhirat. Ya. Menurut Ibnu Ashur dalam tafsirnya, basmalah adalah ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan kata atau kependekan seperti ini dikenali dalam bahasa Arab dengan perkataan al-nahd. Singkatan ini adalah kependekan terhadap sesuatu perkataan yang banyak kali didengar atau populer di kalangan orang-orang ramai supaya ringan diucapkan. Contoh lain kependekan dilakukan oleh orang Arab pada nama adalah Absyami sebagai kependekan kepada nama Abdus Syams. Abdari kependekan nama Abdudar, dan Hadrami adalah kependekan daripada Hadramaut. Jadi saya pernah menulis satu artikel di da'watuna.com mengenai isi kandungan bismillah, basmalah. Selepas itu ada salah seorang pembaca netizen yang bertanya, Ustaz, boleh tak terangkan asal usul hamdalah dan basmalah ini? Apakah ada sandarannya daripada hadis atau macam mana? Jadi selepas saya pelajari rujuk kitab-kitab, saya memberikan kesimpulan bahawa singkatan seperti ini, hamdalah dan basmalah, hauqalah dan sejenisnya, itu datang daripada ijtihad ulama, tidak ada sandarannya daripada hadis. Ya, jadi kebanyakan singkatan itu diberikan kepada perkataan-perkataan yang populer didengar supaya ringan disebutkan. Macam subhanallah, basmalah kan banyak kali kita ucapkan supaya ringan pengucapannya, jadi langsung disebut basmalah. Macam
macam nama orang ya, Abdari maksudnya Abdul Dar, Absyami, Abdul siapa tadi itu semua ya. Jadi orang Arab pun suka memberikan kependekan kepada sesuatu perkataan yang populer. Itu adalah dalam bahasa disebut sebagai al-nahd. Al-nahd itu maksudnya apa istilahnya ini ya? Al-nahd itu ukiran-ukiran ya. Jadi macam tu. Okey, boleh lanjut. Baik. Menurut Ibnu Ashur dalam tafsirnya, basmalah adalah singkatan kepada bismillah. Singkatan kata atau kependekan seperti ini dikenali dalam bahasa Arab dengan perkataan an-nahd. Singkatan ini adalah kependekan terhadap sesuatu perkataan yang banyak kali didengar atau popular di kalangan orang ramai supaya ringan diucapkan. Contoh lain kependekan yang dilakukan oleh orang Arab pada nama adalah Absyami, Absyami, sebagai kependekan kepada nama Abdu Asyams. Abdari merupakan kependekan nama kepada Abdul Dar dan Hadrami adalah kependekan kepada Hadramaut. Terdapat kefahaman yang berkembang dalam masyarakat, khususnya di kalangan ahli tasawuf seperti yang didedahkan Tuan Guru Nik Abdul Aziz dalam tafsirnya, bahawa Al-Quran sebuah ini duduk di dalam Al-Fatihah dan Al-Fatihah itu sendiri duduk di dalam huruf ba pada Bismillah. Tafsir seperti ini ditolak Hamka dalam tafsirnya kerana bercanggah dengan kaedah tafsir yang menyatakan bahawa huruf falam dalam bahasa Arab akan memberi makna sekiranya sudah dirangkaikan dengan kalimat lain seperti perkataan apa ni Ustaz? Bi Muhammadin Nabi Muhammad yang okay. bererti dengan Muhammad atau billah yang berarti dengan Allah. Bagaimana dapat diterima apabila dikatakan bahawa seluruh Al-Fatihah terkumpul dalam huruf ba pada basmalah. Pada pandangan penulis, tafsir isyari seperti ini dapat diterima sekiranya ia didasarkan kepada makna-makna yang terkandung pada huruf ba, yakni bismillah tersebut. Seperti al-musahabah yang bermaksud memohon kebersamaan Allah selalu dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan seperti yang ditarjih oleh Syihabuddin Al-Khafaji dalam catatan tafsirnya terhadap tafsir Al-Baydawi Hasyiyat Asy-Syihab. Tafsir isyari tersebut diterima sekiranya ia tidak memisahkan tafsiran huruf ba pada bismillah dengan keseluruhan rangkaian atau susunan basmalah. Hamka menolak tafsir isyari tersebut apabila huruf ba pada bismillah ditafsirkan dalam keadaan terasing atau terpisah daripada keseluruhan rangkaian basmalah. Jadi, perkara yang tidak dapat diterima penulis tafsir Permata Nusantara dan penulis bersama dengan Hamka dalam hal ini apabila dikatakan seluruh Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah yang mengandungi lebih daripada 6,000 ayat terhimpun semuanya pada titik huruf ba, yakni bismillah. Seolah-olah titik huruf ba ini bukan sembarang titik, melainkan titik yang luar biasa. Menurut Hamka, Ibid, ini bukan lagi pentafsiran yang berdasar ilmu, tetapi sudah satu khayal. Fadhal Ustaz. Okey, jadi ada satu perkara yang selalu kita dengar ya, khususnya kalau kita kaji tasawuf, bahawa semua makna-makna Al-Quran itu duduk pada Al-Fatihah
dan makna Al-Fatihah duduk pada basmalah dan makna basmalah duduk pada huruf ba. Tafsir seperti ini tadi ditolak oleh Hamka, ya, ditolak oleh Hamka bahwa ini perkataan semacam ini lebih dekat kepada khayalan berbandingkan tafsir. Tapi bagi penulis, bagi di sini penulis netral, ya, tak berpihak kepada Hamka, tak berpihak kepada tafsiran itu. Sebab penulis dalam ini punya juga kaedah pendekatan, ya. Jadi bagi penulis tafsir itu boleh diterima apabila huruf ba ini tetap ditafsirkan dalam rangkaian basmalah, tak dipisahkan daripada basmalah. Sebab ba ini mempunyai banyak makna. Jadi betul dia huruf, tetapi apabila ia dikaitkan dengan basmalah, dia mempunyai banyak makna. Salah satu maknanya adalah al-musahabah, kebersamaan. Ya, jadi apa jua kita dapat, apa jua kita faham daripada Al-Quran kalau kita bersama dengan Allah, semuanya adalah nothing, tak ada apa-apa, betul tak? Apa jua keadaan kita kalau kita tak bersama dengan Allah, semuanya hampa, tak ada apa-apa. Jadi kalau kita mempunyai al-musahabah, kebersamaan dengan Allah, seolah-olahnya kita mempunyai segala sesuatunya. Jadi daripada kefahaman ini, betullah kalau dikatakan semua makna Al-Quran duduk pada bab basmalah. Sebab apapun ilmu yang kita dapat daripada Al-Quran, kalau kita tak bersama dengan Allah, semuanya tak berguna. Betul tak? Semuanya perlu kepada musahabah Allah, kebersamaan dengan Allah. Barulah dapat berkat. Sebanyak berapa gudang pun ilmu engkau daripada Al-Quran kau dapat, tapi kalau engkau tak bersama dengan Allah, semuanya itu akan menyesatkan. Nantinya ia baru berberkat, baru memberikan faedah apabila kita bersama dengan Allah. Itulah kepentingan ba pada basmalah. Saya rasa setakat ini dulu, ya. Nanti susunan kalimat basmalah kita sambung di esok hari, insyaAllah. Ada soalan setakat ini? Baik. Memandangkan masa mencemburui kita akan ke sesi Q&A first. Ya. Kita akan melihat soalan. Fadal. Tolong paparkan soalan. Baik. Ada soalan dari saudara Khairul Nasri. Saya bacakan. Salam Dr. Wides. Moga sihat walafiat bersama keluarga. Soalan saya, bolehkah disambungkan bacaan isti'azah dengan basmalah dan awal ayat Al-Quran? Fadal Ustaz. Bolehkah disambungkan isti'azah dengan basmalah dan awal ayat Al-Quran? Boleh. Jadi dalam Al-Quran, faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka bertawuzlah, kan. Jadi kita bertawuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Baru kita baca awal surah. Memang sebegitunya galakan daripada Al-Quran. Ini bukan cakap saya hanya menyampaikan ayat Al-Quran. Faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Jadi kita bertawuz dahulu, kemudian baca basmalah. Sebab seperti yang tadi dikongsikan, ya, oleh Ar-Razi bahwa ibaratnya ta'awuz itu adalah pembersih. Ibaratnya kita punya cawang, kita kena bersihkan dulu sebelum kita isi. Bismillah itu adalah pengisian. Baca surah itu adalah pengisian. Jadi itu munasabahnya antara basmalah dengan ta'awuz, ya. Boleh paham, ya? Baik. Terima kasih yang bertanya. Dan mungkin saya boleh tambah untuk ta'awuz ni kita ada 3 cara baca antara ta'awuz basmalah dengan ayat itu. Mungkin boleh saudara Khairul Nasri boleh semak lagi untuk 3 cara baca ni. Baik. Seterusnya mungkin ada soalan lain. Terima kasih yang bertanya saudara Khairul Nasri. Soalan seterusnya Ustaz dari saudara Farhan. Assalamualaikum doktor, saya ada satu soalan. Apa perbezaan di antara takut dengan syaitan atau jin dan takut dengan Allah? Ya.
Kalau kita takut dengan syaitan, kita nak jauh daripada syaitan. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita nak dekat kepada Allah. Itu bezanya. Ya, jadi kalau kita berta'awuz itu, sebenarnya kita nak lari jauh daripada syaitan. Kita tak nak terpesong macam syaitan terpesong. Kita tak nak hancur macam syaitan dah hancur. Tapi kalau kita takut dengan Allah, maknanya kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita mahukan Allah dekat dengan kita. Semakin kita mahukan diri kita dekat dengan Allah. Sebab kita percaya bahawa hanya dengan kedekatan kepada Allah, hanya dengan al-musahabah dengan Allah, kebersamaan dengan Allah, segala sesuatunya akan mendapatkan berkat. Apapun yang kita capai, kondisi apapun yang kita alami, nikmat apapun yang kita rasakan, kalau kita tak bersama dengan Allah, semua itu nothing, tak ada apa-apanya. Seolah-olahnya ia tiada berkat. Ya. Jadi itu perbezaannya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawapan untuk kedua-dua soalan dari saudara Khairul Nasri dan saudara Farhan. Saya kira cuma ada dua ini sahaja soalan yang dipaparkan dari Facebook. Terima kasih kepada yang bertanya. Semoga jawapan yang disampaikan Ustaz dapat dicerna dan dapat ditangkap dengan baik. Semoga memenuhi dengan kehendak soalan. Terima kasih sekali lagi. Jam sudah menunjukkan 8:04 Ustaz. InsyaAllah sesi kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan syuratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang bersama kita dari mula hingga akhir di platform Facebook. Dan di sini saya ingin mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Widu Sempo sudi untuk meluangkan masa bersama kita pada pagi ini, mencurahkan segala ilmu yang beliau ada kepada kita. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Ustaz. Terusnya, saya mengucapkan juga terima kasih kepada saudari Syaza Atirah selaku jurubahasa isyarat kita pada pagi ini yang tak berhenti-henti dari tadi nampaknya. Ya. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada esok hari di waktu yang sama, di platform yang sama. Jangan lupa untuk share lebih banyak kepada rakan-rakan taulan yang lain, semoga agar program kita ini mendapat satu sambutan, kita dapat berkongsi manfaat lebih luas. Okay. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf selama saya mengendalikan majlis ini, andai ada kekurangan dari pihak kami, akan sesuai Yadim Usim. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi.